Bersama Rita Olusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Atika. Susulan pengumuman Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengenai beberapa kelonggaran langkah kawalan dan pencegahan COVID-19 berkuat kuasa 1 Mei, antaranya pemakaian pelitup separuh muka di luar bangunan bukan lagi satu kewajipan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin menyambut baik kelonggaran tersebut sejajar negara kini berada dalam fasa peralihan ke endemik. Lah kepada yang mereka masih mau memakai, pakailah. Tetapi yang sudah rasa ada keyakinan tidak perlu, tidak ada apa-apa. Cuma di tempat kawasan yang mungkin ada berhawa dingin, ramai orang, itu kita kena perlulah, sebab pada saya ini juga menjamin keselamatan masing-masing. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Berbuka Puasa UMNO Kinabatangan disandarkan. Datuk Bung berharap kelonggaran turut diberi kepada sektor perniagaan dan yang berkaitan bagi memastikan ekonomi negara dapat dipulihkan seperti sedia kala. Dalam perkembangan lain, Datuk Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya memaklumkan pelaksanaan projek pembinaan lebuhraya Pen Borneo Sabah yang perlahan disebabkan prosedur memindahkan infrastruktur utiliti di jajaran projek yang memakan masa. Sehubungan itu katanya, kerajaan negeri telah merancang untuk melaksana projek berkenaan menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI. Kini Kementerian Kerja Raya hanya menunggu perbincangan akhir bagaimana untuk melaksana inisiatif tersebut. Usaha itu bagi memastikan projek pembinaan lebuhraya Pen Borneo Sabah dapat dipercepat sekaligus mengikut jadual ditetapkan. Dewan Usahawan Melayu Sabah DUMESA menyifatkan kelonggaran SOP COVID-19 yang diumumkan Menteri Kesihatan semalam satu kelegaan dan rahmat kepada golongan usahawan. Ia berikutan kesukaran mereka dalam melaksana operasi perniagaan dengan sepenuhnya sepanjang pandemik 2 tahun lepas. Presiden DUMESA Datuk Awang Buh Tamam Awang Mahmun juga optimis kelonggaran SOP yang diberikan itu secara tidak langsung dapat meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK. Apabila kelonggaran ini telah pun diberikan oleh kerajaan, dan kita akan melihat pada satu ketika nanti bahawa urus niaga ataupun perniagaan akan dapat kita jalankan secara normal. Dan apabila perniagaan dapat dijalankan secara normal, maka volume perniagaan kita tentunya akan meningkat. Datuk Buh Tamam menyatakan demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menasihati usahawan agar terus mengutamakan kawalan kendiri demi keselamatan semua pihak. Mengulas lanjut, Datuk Buh Tamam yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat menyatakan dengan kelonggaran SOP tersebut juga secara tidak langsung memberi penjimatan kepada kos operasi. Seramai 238 anggota polis trafik ditugaskan bagi menjayakan ops selamat di Sabah sempena sambutan Aidilfitri bermula esok hingga 8 Mei ini. Op itu bagi memastikan kelancaran trafik sekaligus mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jau Tedikun, pihaknya memandang serius kes kemalangan jalan raya di Sabah, termasuk kemalangan maut yang merekodkan peningkatan bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Pihak narkotik juga turut membuat ujian air kencing secara rawak pada pengguna-pengguna jalan raya ini. Terutama sekali yang kita mensyaki dia ini terlibat dalam aktiviti penagihan dana, dan hasil daripada tindakan pihak narkotik didapati bahawa beberapa pemandu ini dalam pengaruh dada semasa memandu. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Ops Selamat 18-2022 sempena Aidilfitri di Kampung Meruntum, Putatan. Datuk Jaute turut meminta kerjasama orang ramai yang merancang balik kampung sempena Hari Raya supaya memaklumkan kepada Balai Polis Berdekatan tentang butiran tempoh mereka pulang ke kampung masing-masing. Ia penting bagi memudahkan pihak polis membuat pemantauan dan rondaan berkala sekaligus memastikan harta benda mereka sentiasa selamat.
Satu program baharu diperkenal sempena perayaan sambutan Pesta Menuai atau Keamatan tahun ini, iaitu penganugerahan kepada petani yang berjaya dalam bidang pertanian, khususnya pesawah bagi menggalakkan penanaman padi di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, sebagai permulaan terdapat 3 kategori untuk penganugerahan tersebut, iaitu pengeluar padi terbaik, pengeluar makanan ternakan dan perikanan. Kita juga memperkenalkan satu program baru, iaitu penganugerahan ataupun satu pemberian penghormatan, penganugerahan kepada petani-petani yang boleh dikatakan menunjuk prestasi atau produktiviti ataupun usaha yang lebih. Beliau berkata demikian dalam majlis sidang media sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022 di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan turut memaklumkan sambutan kali ini juga menekankan aspek penjagaan alam sekitar bertepatan dengan tema sambutan Keamatan Menjiwai Alam Semula Jadi. Ia akan diterjemahkan melalui pelaksanaan program penanaman padi, buah-buahan dan tanaman lain yang semakin pupus sempena Hari Biodiversiti Dunia pada 22 Mei ini. Mengulas mengenai kelonggaran SOP yang diumumkan semalam, beliau memaklumkan Kerajaan Sabah menetapkan pendirian untuk meneruskan SOP sedia ada dalam pelancaran dan kemuncak sambutan keamatan tahun ini, termasuk menghadkan kehadiran orang ramai. Sempena majlis ini turut diadakan gimik sambutan Pesta Keamatan 2022 dan pelancaran lagu baharu keamatan oleh penyampai Radio Sabah VFM siaran bahasa Kadazan. Usaha Murni Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR membantu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Wajar dicontohi pelbagai agensi lain. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ini kerana ramai golongan yang memerlukan, terutama mereka yang hilang pendapatan berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Datuk Nizam juga berharap program CSR ini dapat dilaksana secara berterusan dan bukannya pada masa-masa tertentu sahaja. Beginilah yang sepatutnya dicontohi oleh syarikat-syarikat yang lain, sama ada syarikat yang kerajaan ataupun swasta. Kerana keuntungan yang kita ada itu sebenarnya sepatutnya kita sumbang kembali kepada mereka yang memerlukan. Apalagi kita di dalam bulan puasa yang penuh dengan keberkatan ini, usaha atau program seumpama ini sepatutnya harus kita dokong dan kita sokong. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan CSR SESB peringkat DUN 68 APAS di Tawau. Sebanyak RM40,000 disumbangkan kepada 30 asnaf Sekolah Agama Rakyat Wadi Al-Kautar, Persatuan Kebajikan Anak Yatim Islam dan Masjid Nurul Awal Kampung Sungai Apas Tawau dalam majlis ini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Nizam menyantuni 30 pelajar Mahad Tafiz Darul Muqamah Tawau menerusi program Riang Raya. Dalam program ini, kesemua pelajar terbabit berpeluang memilih baju raya di salah sebuah pasaraya di daerah ini untuk sambutan Aidilfitri. Baik saudara, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama